mati kutub, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pemuka bicara. Saya Kasimah Kasrah binti Azrul. Pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda semua tentang buku yang telah saya baca, iaitu buku Harapan Ayah karya Hazam Maharun. Buku ini telah diterbitkan oleh EdTech Enterprise pada tahun 2008, di mana buku Harapan Ayah ini mengandungi 120 muka surat. Penceritaan dalam buku ini dibagikan pada 10 bab yang ringkas dan mudah difahami, serta sangat sesuai dibaca oleh pelajar peringkat rendah dan menengah. Secara pribadi, saya merasakan buku ini sangat menarik kerana penyusunan plot dari permulaan hingga pengakhiran serta kemuncak cerita disusun dengan kreatif sehingga membuatkan saya tidak ingin henti membaca. Harapan Ayah menceritakan tentang seorang pelajar bernama Izan yang telah terpilih memasuki sekolah berasrama penuh beasiswa pengajian oleh kerajaan. Sesungguhnya, Izan merasa sangat gembira dan menaruh harapannya tinggi untuk melanjutkan pembelajaran di situ. Masih terbayang betapa suka dan sayangnya hati ibu bapa Izan. Mereka memesan kepada Izan supaya belajar rajin-rajin dan tidak mensia-siakan peluang yang hanya timbul sekali itu. Izan bertekad untuk belajar dengan sebaiknya demi mengubah masa depan keluarga mereka. Izan merupakan anak tunggal dan satu-satunya harapan keluarga untuk menjadi yang lebih baik. Namun jauh di sudut hati Izan masih terletak rasa simpati untuk meninggalkan keluarganya. Ketika pertama kali Izan menjejakkan kaki ke asrama, semuanya nampak mengagumkan. Terdapat banyak pokok yang besar dan bangunan-bangunan yang tinggi. Izan perlu menyesuaikan diri dan mencari kenalan untuk mengelakkan dirinya dari terpinggir. Izan tahu bahawa dia tidak setanding dengan rakan-rakannya yang lain. Setelah melihat daripada segi gaya dan pemakaian mereka, Izan merasa rendah diri. Ketika pertama kali Izan menjejakkan kaki ke blok asrama, dada Izan mula berdebar-debar. Sekumpulan pelajar senior dilihat sedang mengelilingi seorang pelajar baru dan salah seorang daripada mereka mencekak bajunya. Guli, detik hati Izan. Dia tidak menyangka bahawa sambutan sebegitu di hari pertamanya menjejakkan kaki ke asrama. Sebulan lalu, kes buli masih berleluasa dan tiada siapa yang menjadi saksi di atas setiap kes-kes yang berlaku. Izan semakin tertekan. Pelajarannya merosot kerana sering dibuli oleh senior-senior itu. Izan hampir berputus asa. Namun demi harapan ibu bapanya, dia ketepikan semua masalah itu. Pada satu hari, terjadilah pergaduhan yang tidak terjangka antara Izan dan senior-senior itu. Izan cuba berhelak kerana tidak mahu memanjangkan pergaduhan. Namun, tindakan mereka terhadap rakan-rakan Izan membuatkan Izan merasa geram dan terpaksa menyelamatkan rakan-rakannya. Keadaan semakin genting. Tumbukan bertalu-talu sehingga Izan sendiri tidak menyedari bahawa tindakan yang dilakukannya. Memandangkan pula Izan merupakan seorang penyilat di kampungnya. Tiba-tiba berhenti, suara keras menergah mereka. Rupanya pengetua yang menendang pintu sehingga terbuka luas. Di kampung, Izan duduk di tangga rumahnya. Itu benar dia untuk menghirup udara segar di kampungnya. Ketika Izan sampai di rumahnya setempoh hari, ibu bapanya menyambut kedatangannya dengan gembira dan terharu. Izan mulai rasa serba salah. Perlukah dia memberitahu ibu bapanya perkara yang sebenar? Kecewakah mereka terhadap Izan? Izan dengan rasa bersalah memberitahu mereka bahawa Izan balik ke rumah bukanlah kerana bercuti, tetapi digantung persekolahan selama 2 minggu. Di dalam keadaan genting begitu, kita perlulah mempertahankan diri. Ilmu yang diajar bukan untuk disimpan, namun digunakan saat-saat kecemasan begitu, kata ayahnya. Ayahnya tidak menyalahkan dirinya di atas kes yang berlaku itu, namun sering memperingatinya untuk lebih berhati-hati dan tidak sesekali menimbulkan pergaduhan. Pengajaran dari buku ini ialah kes buli perlulah ditangani demi ketenteraman pelajar di sekolah. Sesungguhnya harapan ibu ayah perlulah kita genggam agar kejayaan menjadi milik kita. Walaupun kadang-kadang terdapat banyak dugaan dan rintangan yang perlu kita harungi demi mendapatkan sebuah kejayaan. Kita harus terus berdiri dan terus mengharungi segala yang berlaku dengan tabah dan berani. Sekian, terima kasih.